Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku. Nama aku Asri, dan kalau korang baru pertama kali datang ke channel ni, jangan lupa tekan button subscribe di bawah untuk sentiasa kekal up to date dengan konten-konten terbaru yang aku akan upload ke dalam channel ini. Baik, hari ini aku akan bercakap pasal topik yang agak simple ataupun asas, iaitu tips untuk bagaimana korang minum air dengan berkesan semasa larian. Sedikit fakta ataupun sedikit info berkenaan dengan minum air semasa larian sebelum kita mulakan senarai list kita ni. Air, kalau korang lari bawah 30 minit tak minum pun tak apa, dengan syarat korang minum air secukupnya, hydration cukup sebelum larian. Untuk aktiviti 60 minit ataupun sejam pula, perlu ke tak minum air? Bergantung. Kalau anda dah biasa lari tanpa minum air untuk tempoh 60 minit pun tak mengapa. Tapi kalau korang baru berjinak-jinak dalam sukan larian, aku cadangkan korang minum air sedikit-sedikit ataupun secara berkala untuk sepanjang tempoh larian tu. Untuk larian melebihi 60 minit, so long run ataupun technically 90 minit kita panggil long run, adalah amat digalakkan sekali untuk minum air secara kerap semasa larian. Tips yang pertama, bagaimana untuk minum air secara efektif semasa larian? Praktis, latihan. Biasakan diri anda untuk minum semasa larian. So, apa yang korang boleh buat? Aku cadangkan tips yang paling mudah. Kalau korang ada water bottle yang besar ataupun yang kecil macam ni, dan korang berlari di dalam satu loop, maksudnya korang berlari di tempat yang sama, korang boleh letak botol ataupun air korang di satu spot. So korang jadikan tempat tu sebagai korang punya water station. Setiap kali korang pergi ke situ ataupun lalu tempat tu, korang berhenti sekejap, minum air, teruskan larian. Nak lebih berkesan, korang gunakan paper cup. Paper cup, korang tuang air siap-siap. Contoh macam aku duduk dekat bench ni, dekat padang ni, tuang siap-siap 5 cawan. Contohnya satu loop tu 1 km, korang nak lari 5 km, tuang 5 cawan. Setiap kali korang lalu 1 km, korang ambil, minum, teruskan larian sambil berlari. Paling penting sekali, kalau korang gunakan tips ni, jangan buang sampah merata-rata. Pastikan korang buang cawan ke dalam tong sampah yang disediakan. Tips seterusnya, minum air yang korang akan minum semasa larian korang ataupun acara. So contohnya macam acara-acara kat Malaysia ni, kebanyakannya diorang bagi air kosong ataupun air mineral berserta dengan air isotonik. Air isotonik kebanyakannya yang bergas. So banyak pilihan air bergas dekat pasaran. Korang boleh gunakan air itu sebagai latihan korang. Sebab ada setengah orang tak boleh nak hadam air gas masa larian. Katanya perut memulas, berkocak-kocak. So apa yang korang boleh buat semasa larian korang? Praktis. Biasakan perut korang. Sebab nak tak nak, itu yang korang kena hadap semasa acara larian. Seterusnya, so korang dah tahu macam mana nak berlatih, korang dah tahu apa yang korang kena sediakan untuk latihan. So soalan seterusnya, berapa kerap sebenarnya yang korang kena minum semasa larian? Untuk atlet maraton bertaraf dunia, berkelas dunia, diorang minum rata-rata setiap 5 km. Ada setengah berdasarkan diorang punya personal preference, mungkin diorang akan minum lebih kerap ataupun lebih jarak sedikit. 5 km diorang, kena ingat, tak sama macam 5 km kita. 5 km kita mungkin purata rakyat Malaysia mungkin 30 ke 40 minit, tapi atlet bertaraf dunia 15 minit, 17 minit. Jadi seeloknya kita gunakan selang masa tu. Setiap 15 minit minum air. Sedikit. Jangan setiap kali korang berhenti, korang minum, korang teguk air sampai habis satu botol. Lepas tu korang mengadu perut sakit, memulas, air berkocak-kocak dalam perut. Tak. Minum sedikit-sedikit, gantikan air yang hilang. Seterusnya, tadi aku ada bercakap pasal menggunakan paper cup dalam latihan korang. So kalau korang perasan, paper cup ni agak leceh. Leceh maksud aku kecil, tumpah dan susah untuk dibawa berlari. Jadi apa aku cadangkan macam mana untuk minum dengan berkesan? Korang, instead of korang minum macam biasa, pegang cawan macam ni, aku cadangkan korang minum sambil memicit cawan pada bahagian tengah, menjadikan cawan tu berbentuk seperti corong.
bila dia berbentuk seperti corong, secara tak langsung korang boleh menghalang air daripada tumpah. Air daripada tumpah, kemudian mudah untuk korang minum. So korang boleh just hirup saja. Dan yang paling penting macam aku beritahu tadi, jangan buang sampah merata-rata, buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan, terutama sekali di acara. Tips seterusnya, korang kalau dah sertai satu-satu acara larian ataupun event tu, penganjur mesti dah bagi race guide. So race guide tu dibuat ada sebabnya. Baca, tengok course map korang, tengok berapa kerap water station, setiap 2 km ke, setiap 2.5 km ke, ada setengah selepas KM ke-21, water station akan menjadi lebih jauh ataupun menjadi lebih dekat. Baca race guide dengan betul dan teliti supaya korang boleh bersedia. Mungkin korang boleh praktis dalam larian-larian biasa korang, supaya masa event tu nanti korang tak terkejut, korang tak kelam kabut. Kemudian bila semasa dalam acara ataupun dalam event, etika di water station adalah sangat penting. Pertama, kalau korang dah baca race guide, so korang dah tahu setiap KM ke berapa akan ada water station, so korang boleh bersedia. Korang nak rapat ke kiri ataupun ke kanan, ke meja yang menyediakan hidangan air tadi, korang dah boleh plan awal-awal supaya korang tak bersesat-sesat. Seterusnya, bila korang dah sampai dekat water station, paling penting sekali ambil air yang korang perlukan sahaja. Contohnya, kalau korang biasa minum 2 cawan setiap water station, ambil 2 cawan, terus pergi ke depan, jangan berhenti di meja water station. Sebab apa? Orang akan terus datang daripada belakang berasak-asak. Kalau korang berhenti, korang akan menimbulkan kesesakan dan lebih berbahaya lagi, korang akan membuat pile up. So runner yang laju ataupun daripada belakang ni tengok korang tiba-tiba berhenti dekat water station akan menyebabkan risiko jatuh. So tak nak macam tu. Setiap kali korang berada di water station, ambil air yang mencukupi, terus maju ke depan sikit. Kalau korang memang nak berhenti, mungkin korang boleh terus pergi ke bahu jalan jauh daripada laluan runner-runner lain. Macam mana pula kalau korang dah berlatih bersungguh-sungguh, korang dah biasa, korang dah cuba bermacam-macam cara, korang dah lari dalam loop, minum pada kadar yang konsisten, tapi masih juga korang tak boleh nak adapt ataupun sesuaikan diri dengan water station yang disediakan dalam acara-acara kat Malaysia ni. So, langkah yang terakhir sekali aku boleh cadangkan korang bawa sendiri water bottle korang ataupun gunakan hydration pack. Tapi korang kena faham, kalau korang guna hydration bag, maksudnya korang kena berlatih lagi pakai hydration bag tu, sebab korang kena bawa ekstra 500 ml ataupun 1000 ml. So 500 gram ke 1 kg berat yang korang bawa berkocak-kocak semasa larian adalah bukan satu benda yang korang boleh ambil ringan. Korang kena praktis, sebab nanti akan melecet lah, korang akan sakit badan lah. So benda-benda tu korang kena praktis. Kebaikan membawa air sendiri semasa acara ataupun larian ialah korang boleh letak air apa-apa yang korang nak. Korang nak letak air kosong, korang nak letak air Nescafe, korang nak letak air Coke, terpulang dengan korang. Dulu pun sebenarnya aku buat macam tu juga. Aku beli botol kecil ni daripada Decathlon, ni 125 ml. So aku bawa 2 semasa larian, dua-dua aku letak dalam poket, dan satu lagi aku beli hydration flask yang kecil, 250 ml. So aku ada 500 ml air pilihan aku sendiri, aku bawa semasa larian. Kalau yang flask, lepas korang habis minum, korang boleh gulung ataupun renyukkan dia, so korang tak makan banyak space. Tapi kalau macam botol macam ni, aku rasa ini sesuai untuk dibawa semasa long run, terutama yang korang tak ada water station, tak ada loop, so korang boleh bawa air sendiri juga. So dalam banyak-banyak tips yang aku dah share tadi, yang paling penting sekali sebenarnya korang kena berlatih. Berlatihlah macam biasa, selalu konsisten, sebab in the end badan korang kena ambil masa sedikit untuk menyesuaikan diri. Ialah kalau korang minum air semasa larian, ada orang boleh minum banyak, ada orang boleh minum sedikit, ada orang boleh minum dengan kerap, ada orang kena selang water station baru dia boleh tolerate minum air semasa larian. So terpulang dengan pilihan masing-masing. Tak ada cara yang betul, tak ada cara yang salah, tapi yang penting korang kena kekalkan hydration korang semasa larian, sebab cuaca kita dekat Malaysia ni iklim panas, so korang akan hilang bukan saja banyak air melalui aktiviti itu sendiri, malah peluh korang untuk mengurangkan haba tu, untuk menyejukkan badan. So penting untuk minum air secukupnya sebelum, semasa dan selepas larian tersebut. So aku rasa sedikit sebanyak itulah tips yang aku boleh share untuk
minum semasa larian pada minggu ini. So kalau korang suka video yang aku buat ni, korang boleh tekan butang like, share dan subscribe ke channel ini kalau korang belum subscribe lagi. Jangan lupa follow aku di social media, di Twitter dan Instagram. Aku akan share beberapa lagi tips dari masa ke masa di laman sosial aku. Dan terima kasih kerana menonton. Bye.